Yang ini pula di Kelantan. Tadi saya sempat berbual dengan teman saya daripada Kota Baru, seorang wakil rakyat. Petang tadi, dia berbual-bual dengan saya kata macam mana Kelantan ni? Nak raya. Dia kata keadaan di Kelantan sebenarnya, kita tak boleh salahkan sesiapa. Kita kena salahkan semua pemimpin. Ini saya rasa betul. Sebab masalah air ni kerajaan pusat 60 tahun UMNO memerintah. Barisan Nasional. Tapi kerajaan negeri pula tu bersilih ganti dengan parti PAS. Jadi tidak ditemui satu persefahaman untuk menyelesaikan masalah Kelantan. Saya kena ingat, di Kelantan sebenarnya adalah merupakan negeri yang menerima curahan air hujan terbanyak sepanjang tahun. Sebab itu, banjir seringkali berlaku di Kelantan. Malangnya, pimpinan langsung tidak memikirkan anugerah ilahi yang berupa air daripada langit yang diturunkan oleh Allah SWT itu. Mereka cuba cari jalan untuk menghalau air itu ke laut. Dipersia-siakan. Kenapa tidak dibuat dam ataupun simpanan supaya air-air yang turun ini dirawat? Dan 60 tahun merdeka. Rupa-rupanya saya difahamkan di Kelantan tak ada tempat menyimpan air. Berbeza macam di Terengganu. Di Terengganu ada Tasik Kenyir. Besarnya kawasan Tasik Kenyir itu lebih besar daripada negeri Singapura. Jadi air itu disimpan di situ dan dirawat dan ada pusat rawatannya. Begitu juga macam di Perak, ada Tasik Banding. Malahan di Pulau Pinang, yang mengambil air daripada Kedah dan sebagainya, di Pulau Pinang, yang mereka juga menerima tadahan air yang hujan yang tak seberapa. Tak ada masanya kemarau teruk. Tapi mereka mempunyai pusat menyimpan air. Tapi ini tidak berlaku di Kelantan. Jadi saya bila sebut begitu saya bertekuk, betul juga. Jadi sebagai saya yang bersalah sekarang ni, semua bersalah. Ni naik angin pula saya ni. Dalam keadaan saya ni bila sebut pasal air. Sebab saya dapat memahami perasaan rakyat Kelantan. Yang terpaksa mandi air hujan, simpan takungan, korek air buat perigi, boring daripada bawah gunakan paip-paip. Kalau di boring begitu pula, salah pula mengikut akta air dan sebagainya. Sepatutnya sekarang ni, ketepikanlah soal politik. Ketepikan soal politik, fikirkan soal rakyat. Jangan lagi kita berretorika bahawa kalau orang tanya kenapa ini saya dulu kecil-kecil dulu pun mandi air telaga juga. It's over. Alasan-alasan begitu dah selesai. Sekarang ini masa untuk ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat, anda yang bernama pemimpin untuk menyantuni sesuatu demi untuk rakyat. Khususnya rakyat Kelantan. Yang sabang tahun lah hadirnya banjir. Ada yang banjir besar. Banjir besar bukan sikit-sikit. Allah turunkan air. Dan apa yang pemimpin lakukan adalah untuk hantar terus air itu ke laut. Kita memsia-siakan anugerah ilahi. Kenapa tidak dirawat air itu? Dijadikan, keluarkanlah modal. Jadi kerajaan pusat bersama dengan kerajaan negeri. Santuni betul-betul. Tidak ada perasaan ke melihat warga di Kelantan. Kadang-kadang bila sampai musim kemarau langsung tak ada air. Dan bila adanya musim-musim perayaan begini, pada anak-anak muda yang berada di luar kawasan Kelantan, bila balik ke Kelantan, kekeringan lah. Jadi keadaan begini saya merasakan sudah sampai masanya rakyat di Kelantan mendabarkan kepimpinan. Tak kisahlah anda PAS ke, UMNO ke, duduklah semeja. Begitu juga dengan kerajaan pusat. Fikirkanlah. Jadi peruntukan, hasil daripada minyak, wang royalti begitu, diagihkan supaya diwujudkan satu pusat pengumpulan air yang dijadikan sebab pusat merawat air-air ini. Kita ada, bukan tak ada kawasan di Gua Musang, kawasan di Kuala Kerai. Kawasan itu bukan tak ada air, banyak air-air sungai mengalir. Begitu juga dekat lodging, kawasan tinggi supaya mendapatkan pressure air itu. Jadikan pusat pengumpulan air. Jadi air-air ini disimpan dan dirawat, kemudian salinkan balik. Semua paip-paip yang membekalkan ke kawasan, sebab Kelantan bukan besar mana pun. Bukan besar mana pun negerinya. Memanglah jauh lah daripada Ulu Kelantan tu, macam melangkumi Jeli, kawasan Kuala Kerai, kawasan Gua Musang. Memanglah jauh, tetapi buatlah paip air. Apalah salahnya, keluarkan belanja betul, selesaikan. Kenapa tidak? Pimpinan Kelantan jadikan tahun 2021 ini tahun untuk menyelesaikan masalah air di Kelantan.
Cukup-cukuplah dah 60 tahun lebih rakyat Kelantan menderita. Kita merdeka, malahan kadang-kadang lebih teruk daripada di Sabah. Memanglah di Sabah itu negeri je luas besar, tapi mereka bawa takungan air. Pun saya bersimpati. Dan ini kan pula di Kelantan, bila saya tengok kiriman, bila saya berbual tadi dengan wakil rakyat tadi, betul. Ini memang betul. Air di Kelantan perlu diselesaikan. Penyelesaiannya lain tidak adalah kerajaan pusat dan kerajaan negeri, satukanlah pemikiran. Carilah pakar-pakar. Ini Datuk Takayuddin. Kalau kita tengok tulah dalam laman web itu apa semua tu, anda apa katanya merancang untuk membina ini tempat air rawatan di Kedah. Kenapa fikir di Kedah? Betul lah anda berasal daripada Kedah, tetapi anda lah ahli parlimen Kota Baru. Anda mewakili rakyat Kelantan. Anda sekarang ini berada di kerajaan pusat sebagai menteri undang-undang. Takkan tak boleh berbincang, buat satu kedah kerja. Panggil. Jadi Datuk Menteri Besar, esko-esko kerajaan negeri, wakil-wakil rakyat, adakan satu hari perbincangan khusus untuk menyelesaikan masalah air di Kelantan ni. Sepatutnya isu air ni dah selesai, Datuk. Kerajaan pusat 60 tahun lepas tangan ketepikan. Sebab saya kata kita harus mengenepikan soal fahaman politik. Saya bercakap terus terang, soal politik lah. Ada masanya memanglah saya sebagai warga UMNO, saya akan mempertahankan parti saya. Anda sama daripada PAS, anda pertahankanlah parti PAS. Itu soal sekadar untuk... Tetapi jangan lupa bahawa kita harus memberi khidmat pada rakyat. Jangan kerana perbezaan politik, rakyat dijadikan taruhan. Kehidupan rakyat dibiarkan menderita. Saya bersimpati dengan warga Kelantan khususnya. Masih tak selesai. Ya betul lah, akhirnya rakyat akan bercakap. Esko-esko Kelantan sibuk beli Mercedes, membazirkan duit negeri. Sepatutnya duit itu dikumpulkan, fikir macam mana. Jadi Roza, tak kisahlah Tok jadi naik mesin. Ini saya kata, ini sikap anda yang tidak bertanggungjawab. Soal pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Jadi bila kita utarakan persoalan ini, anda marah. Saya tahu teman-teman daripada warga daripada PAS pun marah kat saya. Saya menyuarakan dan saya tidak menyalahkannya pada PAS. Saya juga menyalahkan pimpinan daripada UMNO Barisan Nasional. Kerana 60 tahun. Anda bekerja kerajaan pusat, kenapa tak disantuni? Ketepikan masa politik. Sekarang ni sudahlah. Dah over dah sekarang ni. Musim sekarang macam saya katakan, tak payah lagi kita bagi sekampit beras, tak payah lagi kita nak bagi kain pelekat, kain batik. Selesaikan masalah apa yang paling besar di Kelantan. Masalah terbesar di Kelantan ada dua. Bila saya berbual dengan ahli Dewan Negeri daripada Kelantan tadi, saya tak mau beri sebut nama nanti. Bila sebut nama nanti, seolah-olah kita mewawarkan kehebatan beliau. Tapi saya nampak dia begitu ikhlas beri pandangan. Dia kata dua perkara yang orang tak perasan. Pertama, tidak adanya tempat takungan air. Kalau macam di Selangor tu, kita ada tempat Semenyih, kita ada dekat Ulu Langat, kita ada di Ulu Yam, dam untuk merawat air. Tapi di Kelantan tidak ada. Yang kedua, tidak ada highway. Jalan-jalan di Kelantan. Sebab itu, seringkali berlaku kemalangan yang merenggut nyawa selalunya. Bila datang musim perayaan, berlaku kemalangan, di Kelantan dilaporkan kemalangan itu merenggut nyawa, jiwa. Anak-anak perantau balik akhirnya terjebak dengan kemalangan kerana jalan-jalan sempit. Tidak dipikirkan. Jadi sudah sampai masanya pimpinan Kelantan ketepikan soal nak tuntut itu, tuntut ini. Pertama-tama sekali minta supaya ada highway sepanjang daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru. Sekarang ni yang ada, yang rupanya baru dapat tahu apa yang dibina oleh almarhum Tun Razak dulu, itu Lebuh Raya Timur Barat sampai ke Terengganu saja. Dia tak sampai ke Kelantan. Jadi sebab itu di Kelantan tak ada highway. Jalannya kecil. Bila jalan kecil, kereta banyak. Bila perantau-perantau pulang hari raya, musim-musim perayaan, maka jalan jadi jam. Sebab itu nak balik ke Kelantan, selalunya bila musim perayaan, bukan 3 jam, bukan 5 jam. Kadang-kadang 12 jam. Masih belum tuntas masalah ini. Jadi, kita mengharapkan pimpinan negara memikirkan. Kita menuntut, kita jadikanlah ini tuntutan kita, supaya lembaga PAS sampai ada cakap je. Saya tak nak menyalahkan sesiapa sekarang ni. Buang saka. Itulah saya katakan, benda ini berlaku begitu lama. Sekarang ini bukan masa untuk kita menyalahkan sesiapa. Ini masa untuk ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Undang Negeri, Tok Wakil di Kelantan, khususnya di Kelantan. Dia orang panggil kalau wakil rakyat ni Tok Wakil. Tok Wakil Kelantan. Jangan memikirkan
Soal diri sendiri, tembuluk masing-masing. Adik makan gaji buta. Akhirnya rakyat akan cakap, ni Tok Wakil ni makan gaji buta je lah. Menteri-menteri yang ada sekarang ni, ada juga menteri daripada Kelantan dalam kabinet. Ada ini Jidin daripada Ketereh. Adanya Tan Sri Anwar Musa daripada Ketereh juga. Adanya Datuk Takayuddin. Adanya Tuan Ibrahim. Dan banyak lagi Kak Lah. Daripada Pasir Panjang. Rantau Panjang. Jadi timbalan menteri. Dan mereka semua sekarang ni berada dalam kerajaan. Fikirkan. Tolong rakyat Kelantan ni. Jangan dibiarkan mereka menderita bila datang. Iyalah bayangkanlah kalau air tak ada. Takkan nak tak ada air hujan. Cukup-cukuplah kita menekan rakyat Kelantan. Bagi saya, masa untuk kita menekan ataupun kita mau masa untuk Tok Lebay ini buat tak tahu je, guna menyalahkan kerajaan pusat, is over. Ini bila kita tanya kerajaan-kerajaan negeri cakap ini masalah kerajaan pusat. Kerajaan pusat kata kita dah bagi peruntukan untuk kerajaan negeri. Sampai bila? Anda saling jawab-menjawab. Ini orang kata tak molek lah. Jadi marilah kita bercakap sejujurnya. Kerana Kelantan lah merupakan negara yang kita kena ingat. Ya. Kelantan lah negeri, bukan negara. Negeri yang menerima air yang cukup banyak. Saban tahun dianugerahkan oleh Allah hujan. Kalau tidak, takkan boleh berlaku banjir di Kelantan. Tiap-tiap tahun banjir di Kelantan. Kenapa air itu disisirkan dan terus hanyut ke laut? Jadi ke laut lah je ni. Lebuh raya di Malaysia tidak akan membawa rakyat ke syurga. Joint power automatic. Ini saudara Mawar Melati. Itulah akhirnya rakyat akan membuat kenyataan-kenyataan sinis. Jangan kita bercakap soal syurga dan neraka. Kita bercakap soal kehidupan. Sebab baginda Rasulullah menyatakan, berusahalah kamu seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Dan beramal ibadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Ini sabda junjungan. Jadi anda Tok Lebay ni duk bercakap, duk ceramah ni, duk ngempeng, pergi turun ke desa-desa, kawasan-kawasan pedalaman. Enough. Jangan lagi kita nak persalahkan orang lain. Usahakan. Kalau anda tinggal di Guci, kalau anda tinggal di Kaduk, kalau anda tinggal di Jeli, bercakap soal air. Rakyat Kelantan nak air. Saya berseru pada warga Kelantan, buatkan hashtag, kami mau air secara tuntas. Why not? Kita jadikan ini sebagai kempen. Selagi tak dapat, selagi itulah kita suarakan kepada pimpinan, kita balun pimpinan cukup-cukup. Saudara, ini yang dapat saya santunkan berhubung dengan keadaan di Kelantan. Cuma sementara itu, tadi saya terkejut. Saya amat terperanjat. Petang tadi. Sekitar dalam pukul 7 sebelum berbuka puasa, saya layari internet saya tengok ada seorang warga di Kota Baru. Dia berniaga burger. Saudara Wan Muhammad Faizal Wan Kadir. Usia 38 tahun. Dia berniaga burger. Dan dia bukan pergi ke Pasar Ramadan. Sebab Pasar Ramadan dah ditutup. Dah tak ada di Kelantan, di Kota Baru. Jadi dia buat burger, buat depan rumah dia. Malam tadi kabarnya telah datang sepasukan pegawai-pegawai penguatkuasa dan mengambil tindakan menyaman beliau. Kerana dia buat berniaga, saman itu boleh mengakibatkan dia didenda sampai ke RM50,000. Takkanlah orang berniaga burger ni kamu nak charge. Kerana dia berniaga sampai jam 11 malam. Saya pun hairan macam mana Menteri Datuk Ismail Sabri kata boleh buka sampai jam 2 pagi. Jadi keadaan begini sebenarnya arahan itu tak selari. Sepatutnya bila pusat dah mengatakan Pasar Ramadan boleh sampai pukul jam 2 pagi. Saya dah ingat apa yang kata Datuk Ismail Sabri untuk meniaga. Sebab mereka meniaga takkan waktu petang aja. Waktu petang orang buka puasa. Jadi yang ini pukul 11 malam. Dia kata menurut Wan Muhammad Faizal dia datangi oleh 5 pegawai polis kira-kira jam 11 malam. Ketika dia sedang menyiapkan tempahan untuk dihantar kepada pelanggan sekitar rumahnya di Kampung Rambutan Rendang di Kota Baru, Kelantan. Kampung Rambutan Rendang di Kota Baru, Kelantan. Dia bukan buat buka tempat duduk untuk orang ngopi, tidak. Dia bukan ada meja, tidak. Dia bukan pula ada orang beratur tunggu makanan, tidak. Dia sedang menyiapkan untuk dihantar ke rumah-rumah. Pun kena RM50,000. Ni apa hal ni? Akhirnya orang akan melihat kerajaan ni zalim. Orang nak berniaga bulan puasa, orang tak ada kerja. Dia usia 38 tahun, dah tak tahu apa lagi nak buat. Cubalah berniaga, buka gerai burger depan rumah. Bukan dia buka gerai itu di kedai ke, atas tanah lapang. Tidak, dekat kawasan rumah dia sendiri.
Dalam depan rumah dia, kenapa yang dia dikenakan begitu tindakan? Jadi dalam keadaan begini saya tak boleh terima. Betul, dia katanya bahawa Esko Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dr. Izani Hussein katanya telah pun melakukan siasat. Dia bila dah kena baru nak siasat, apa hal? Sepatutnya, bila Datuk Ismail Sabri dah mengatakan bahawa pasar-pasar Ramadan boleh buka sampai jam 2 pagi. Mana kalau orang nak buka gerai depan rumah? Memanglah di Kelantan, di Terengganu, selalunya mereka berniaga, kalau tidak di pasar, dia buka depan rumah. Saya kalau pergi ke Terengganu atau pergi ke Kelantan, seringkali saya cari kedai-kedai yang buka perniagaan ni di bawah rumah. Rumah dia bawah tu kosong, dia buat nasi dagang. Sedap. Jadi apakah mereka yang saya tak yang ini saya tak boleh terima, dia berniaga tepi jalan je. Sebab itu hari ini dalam waktu sama rata-rata peniaga yang berniaga di tepi jalan di sekitar Kota Baru mengeluh dan mereka rasa marah. Kerana dalam keadaan ni katanya pula ada pula kena bayar cas jumlah RM70. Dia buat kedai tepi jalan, kemah-kemah dia bukan Majlis Bandar Kota Baru sediakan. Jadi dalam keadaan sekarang ni pasar Ramadan tak dibuka. Mereka nak berniaga pun kena bayar sampai RM70. Apa hal ni? What type of government we have in Kota Baru, Kelantan? Kalau saya kata begitu, anda kata saya serang kerajaan PAS. Sepatutnya mereka lebih prihatin pada rakyatnya. Orang nak berniaga susah zaman sekarang ni. Sebab itu saya tak boleh terima lah. Saya rasa dia tengok benda begitu, saya nak marah. Dan sebab itu sekarang ni saya mengharapkan supaya bila saya baca kenyataan daripada Datuk Taqiyuddin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga undang-undang, dia kata kerajaan memberi jaminan sidang parlimen akan segera dipanggil pada masa yang sesuai. Tapi dia tak nyatakan bila. Cuma dia kata sama ada sebelum atau selepas perintah darurat. Perintah darurat ni tamat pada 1 Ogos. Sebab itu saya kata bercakap biar jujur lah. Datuk bercakap biar jujur. Saya teringat Datuk Taqiyuddin dulu waktu pilihan raya kecil di rantau. Saya masih ingat, saya hadir penamaan calon waktu itu Datuk Mak Hassan. Waktu itu kita baru membina Muafakat Nasional. Beliau hadir, datang, jadi ambil gambar ramai-ramai. Bukanlah hebat sangat, gitulah dia ada orang pun tak ambil kisah sangat. Hari ini dah jadi menteri. We do it to the best. Sekarang ni apa bestnya? Parlimen pun dah mandulkan. What is the best? Rakyat di Kota Baru berniaga, burger pun dah kena fine sampai RM50,000. Anda Menteri Undang-Undang. Dia kata cakap dia supaya bikin. Ni macam-macam anda sekarang ni. Sebab itu saya tak maulah mengatakan mana unjuran rang Undang-Undang 355, RUU, pindaan. Sepi dah sekarang ni. Kita tak mau bercakap benda tu. Tapi kenapa you mengizinkan perjudian ditambah pula? Dulu 8, sekarang ni tambah lagi 22. Jadi 22 campur 333. Jadi 355. Itu keadaan secara ya. Jadi saya haraplah supaya Datuk Seri Taqiyuddin ni benar-benar ikhlas, menyantuni, bercakap, biar jujur. Biar kalau betul ada persidangan parlimen, kita laksanakanlah parlimen. Jangan kita sembarangan lah. Baik, saudara. Tapi dalam keadaan begitu, tular di laman sosial pula tu, ini kalaulah saya mood ada, memang saya serbu habis ya ni. Ini kabarnya dekat berhampir dengan pusat membeli belah Ion. Tak silap saya rasanya dekat Ceras. Ia terdapat sebuah pusat hiburan fun fair yang dibuka. Jadi saya tak tahulah pimpinan menteri-menteri ini apa yang anda buat. Dalam keadaan sekarang ni COVID, katanya COVID-19, katanya bahawa kita mahu melakukan penjarakan sosial. Tetapi bila anda buka pusat fun fair, dalam laman web tu saya tengok, beribu orang ada, mana ada pakai, tak ada SOP-nya. Jadi kalau keadaan begini keadaannya, jadi kita jadi bingung lah. We cannot brain. Dia orang berkata bahawa kita nak jaga penjarakan sosial. Kerajaan terpaksa impor darurat. Maka kita mestilah mengadakan PKP. Tapi anda buka pula anda mengizinkan.
Kalau mungkin bukan Menteri Kesihatan, tapi Menteri Kesihatan berhak untuk bercakap benda ni. Kalau di sekitar Ceras ini, Menteri Wilayah Persekutuan. Kenapa dibuka? Anak-anak kecil, tua, muda, tanpa penjarakan sosial. Jadi, saya tertanya-tanya, apakah ini yang dikatakan sebuah negara sedang menjalani fasa darurat COVID-19? Bila kebebasan begitu di fanfare ini dibenarkan. Begitu juga apa yang berlaku malam semalam. Saya melihat tontonan malam ni, 2 malam lepas. Dalam web, tular laman sosial ni tentang warga Kota Raya membeli belah di Jalan Tar. Ribuan manusia. Jadi, kalau itu keadaannya, kenapa masjid tak dibuka? Saya cuma persoalkan masjid. Sebab kita nak solat, kita nak buat tarawih, berjemaah. Ini bukan dapat selalu, setahun sekali. Jadi saya harus itulah saudara Milo, saya takut darurat katanya. Darurat apa benda kalau macam ini? Pusat ini boleh belah terbuka. Pasar malam di Jalan Tar terbuka, orang beribu. Funfair pula dibuka, masjid tak buka. Jadi kita kadang-kadang mengundang amarah Allah Subhanahu Wa Taala bila rumahnya tidak dibuka untuk kita